السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang berada di dalam masjid tuanku Said Faizuddin ini, dan juga yang berada di dalam talian di Facebook dan juga Zoom. Sebenarnya kuliah kita ni dianjurkan oleh masjid dan juga dianjurkan oleh Global Ihsan. Jadi sebab itu kita bagi ruang sikit pada kawan-kawan di Zoom untuk masuk. Jadi pukul 8 baru kita mula. Mungkin ada orang tanya, siapa ustaz lambat kan? Sebenarnya kita nak bagi ruang pada kawan-kawan kita untuk masuk. Kuliah ni dihadiri oleh bukan hanya kawan-kawan kita di Perlis, tetapi juga di seluruh negara lah. Bahkan kalau kita tengok dekat Zoom tu, daripada Brunei pun ada, daripada Spain pun ada, daripada UK pun ada, duk tengok juga sekali. Jadi sebab kita bagi ruang untuk dia orang masuk dulu. Baik, kita nak sambung balik perbincangan kita menggunakan buku ni. Kita berhenti hari tu pada muka surat 16. Siapa ada buku boleh tengok muka surat 16. Kita masih lagi pada kaedah yang pertama, iaitu memahami hadis berdasarkan Al-Quranul Karim. Membicarakan tentang faedah. Bila kita nak faham hadis, kita faham selari dengan Al-Quran, kita akan dapat beberapa faedah. Kita dah bincang faedah 1 hingga ke 4 sebelum ini. Yang ketiga sebelum ini. Kita nak masuk pada faedah yang keempat, iaitu takhsisul am pada hadis berdasarkan Al-Quran. Apa maksud takhsisul am? Sebenarnya perkataan am ni dah digunakan dalam bahasa Melayu dah. Cuti am kan? Cuti apa cuti am? Cuti umum lah. Semua orang pakai cuti. Kenyataan am kan? Kenyataan umum. Am dalam bahasa Arab bermaksud umum, sesuatu yang meliputi semua. Jadi bila ada sesuatu perkataan yang umum disebutkan di dalam hadis, ada kalanya tidak boleh difahami secara umum, kerana ada ayat-ayat Al-Quran yang akan mengkhususkan. Ada ayat Al-Quran yang akan mengkhususkan. Sebagai contoh, kita tengok, para ulama bersepakat menyatakan bahawa tidak mungkin akan ada percanggahan di antara Al-Quran dan Sunnah, kerana kedua-duanya datang daripada sumber yang sama. Itu benda yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak mungkin akan ada percanggahan di antara Quran dengan Sunnah. Kalau ada percanggahan di antara Quran dan Sunnah, salah satu daripada dua. Kalau ada, yang pertama, percanggahan itu percanggahan yang zahir, yang akan selesai bila kita perhati betul-betul. Maksud, cara faham kita tu mungkin salah, dengan menjadikan kita seolah-olah anggap berlaku percanggahan di antara Quran dan Sunnah. Sebenarnya tak berlaku pun. Ataupun berlaku kesilapan dalam nukilan hadis. Perawi tersebut silap dalam nukilan, maka berlaku percanggahan. Secara asas tak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam
nak menyanggahi Al-Quran. Tak mungkin. Sebab Nabi SAW menyampaikan wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW tidak menyebutkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Nabi tidak menyampaikan agama berdasarkan kepada hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain tak bukan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari sudut menyampaikan agama itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Ya. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut dalam hadis kan, ketika mana Abdullah bin Amr, awal-awal dulu kita baca, bila Abdullah bin Amr ni ditegur oleh Quraisy sebab ditulis semua benda yang keluar daripada Nabi, yang Nabi ajar beragama ni ditulis semua. Quraisy kata, kau nak tulis semua benda ke? Nabi bercakap waktu suka, Nabi bercakap waktu marah, nak tulis semua ke? Dia bagi tahu dekat Nabi SAW. Nabi kata, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan yang diri Muhammad ada di tangannya, tulis, kerana tak akan keluar daripada mulut ini, yakni mulut Nabi, melainkan kebenaran. Tak mungkin Nabi SAW akan menyanggahi Al-Quran secara sengaja. Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi kalau berlaku percanggahan di antara hadis dan Quran, salah satu daripada dua. Sama ada pemahaman kita yang salah sehingga kita faham dengan cara bercanggah, dan akan hilang bila kita faham dengan sebenar-benar faham, ataupun perawi telah melakukan kesilapan. Perawi telah melakukan kesilapan. Jadi di antara cara nak menghuraikan ataupun nak menselarikan, nak mengharmonikan di antara percanggahan ini, antara caranya adalah dengan takhsisul am, mengkhususkan sesuatu yang umum. Kita tengok, iaitu Allah Ta'ala, dia kata. Sebab sumber yang sama iaitu Allah. Nabi menyampaikan daripada Allah, hadis tu pun daripada Allah, Quran pun daripada Allah. Sekiranya berlaku percanggahan antara kedua-duanya, ia hanya pada zahirnya sahaja dan boleh diharmonikan melalui penelitian terhadap kaedah takhsisul am, iaitu mengkhususkan yang umum. Contohnya adalah hadis berikut, ya, rukun Islam. Nabi SAW meriwayatkan, Nabi SAW menyebutkan seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dia kata apa? Kata Nabi, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa sawmi ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari, yang bermaksud dibinakan Islam itu di atas 5 binaan. Nabi SAW menggunakan perumpamaan. Apa kata Nabi? Islam tu dibina di atas 5 asas. Seolah-olah Islam tu macam binaan rumah, ada 5 binaan dia, ada 5 asas dia. Syahadati an la ilaha illallah, mengucap kalimah la ilaha illallah. Syahadati an la ilaha illallah maksudnya dia kena ucap dengan lidah dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia kena ucap. Sebab iman ni tak ada siapa yang tahu melainkan hanya Allah. Iman dalam jiwa kita ni tak ada siapa tahu. Jadi nak membuktikan kita orang beriman pada orang Islam yang lain, kita kena mengucap lah, kan? Kita kena mengucap. Jadi orang tahu dia Muslim sebab dia mengucap. Dia kata saya nak masuk Islam lah, awak mengucap lah. Tak penting yang tu. Yang penting iman dalam jiwa saya. Tak lah, saya nak berurusan dengan awak sebab selama ni saya tahu awak bukan Islam. Jadi bila dia nak masuk Islam, dia kena mengucap. Sebab itu tak ada istilah kata apa, awak jangan pandang luaran saya, dalaman saya baik, mana awak tahu, kan? Sebab Islam ni dia ada luaran dan dia ada dalaman. Yang luar ni orang nak berurusan dengan kita, kan? Bila orang nampak kita buat benda tak elok, benda maksiat, orang tegur kita. Kadang-kadang ada juga kecenderungan tu, bila kita tegur je dia kata, awak jangan jadi Tuhan, awak jangan jadi Tuhan. Syurga dan neraka saya Allah yang tentukan. Bisa dengar perkataan macam tu, kan? Jangan jadi Tuhan, dia kata.
Memanglah. Sebab kalau kita ni Tuhan, kalau kita belagak jadi Tuhan, kan, kita tak tegur, kita Tuhan azabnya. Sebab azab ni kerja Tuhan. Yang kita tegur tu sebab kita bukan Tuhan, sebab tu kita tegur. Sebab teguran tu Tuhan yang suruh. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tuhan suruh tu. Melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar ni Tuhan suruh. Jadi dia kata, saya sebenarnya luaran je nampak teruk ni. Dalaman saya Allah Ta'ala je yang tahu, awak jangan. Dia sebab dalaman kita tak bincang panjang. Depan kita nampak tak betul, kita tegur lah. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, kan? So dia kena mengucap. Sebab tu Nabi SAW tidak mengapa-apakan orang munafik, kerana orang munafik mengucap depan Nabi SAW. Nabi tahu tak dia munafik? Nabi tahu dia munafik. Sahabat lain tahu tak dia munafik? Sahabat lain tak tahu dia munafik. Sebab apa sahabat lain tak tahu? Iman kan dalam jiwa, mana nak nampak? Yang sahabat tahu dia mengucap. Dia semayang belakang Nabi SAW. Maka Nabi tak ambil tindakan. Sebab Nabi tahu dia munafik pun dengan wahyu daripada Allah. Sebab itu ketika mana para sahabat nak ambil tindakan kepada orang munafik, Nabi kata apa? La hatta la yaqulan nas inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan, kerana nanti orang akan kata Muhammad bunuh sahabat dia. Muhammad akan bunuh sahabat-sahabat dia. Orang bukan tahu dia tu munafik. Orang Rom tengok dia semayang belakang Nabi SAW. Orang Rom tengok dia puasa dengan Nabi SAW. Orang Rom tengok dia duduk dengan Nabi makan sama-sama. Yang tahu dia munafik hanya melalui perantaraan wahyu. Sahabat pun tak tahu melainkan Huzaifah. Macam mana Huzaifah boleh tahu? Nabi SAW bagi tahu kat Huzaifah. Kenapa Nabi bagi tahu kat Huzaifah, Nabi tak bagi tahu kat orang lain? Jawapannya hanya Nabi je tahu. Kerana mungkin Nabi nampak keistimewaan pada Huzaifah ni yang tak ada pada orang lain, kan? Tapi ini bukanlah satu alasan untuk kata, tengok, ini membuktikan dalam agama ni ada benda yang hanya orang-orang khusus je tahu, orang lain tak tahu. Yang ni bab yang tak ada kaitan dengan ibadat kita. Kita kalau tak tahu nama orang munafik pun tak ada masalah pada ibadat. Tuan-tuan tak tahu nama orang munafik, zaman Nabi tuan-tuan ada rasa kurang tak pada salat, pada puasa? Tak ada. Sebab ada sebahagian golongan tarikat yang sesat ni, sebahagian lah, bukan semua. Dia pun kata, ini zikir ni Tok Syekh kami je terima. Kita tanya pasal apa? Tok Syekh hang je terima, orang lain tak? Ini rahsia dalam rahsia, umpama mimpi dalam mimpi. Yang tu tak betul lah. Mana-mana ilmu yang boleh membawa ke syurga, Nabi SAW akan bagi tahu kat kita. Mana-mana amalan yang boleh membawa kita ke syurga, Nabi tidak akan cuai dalam memberitahu umatnya supaya kita boleh beramal dengannya. Bahkan Abu Talib sebelum meninggal pun Nabi usaha untuk masukkan dia ke dalam agama Islam walaupun dia tak nak. Tapi yang bab ilmu-ilmu yang tak ada kaitan dengan amal, yang tak ada kaitan dengan, orang kata apa, syurga dan neraka, maksudnya kalau tak tahu pun tak membimbangkan ataupun tak membahayakan nasib kita di akhirat, yang ni adalah Nabi khususkan. Yang kau Huzaifah, kau tahu bab ni, tahu bab ni tak apa, kita tak tahu pun tak ada masalah, kita still boleh beramal dalam amalan-amalan harian kita. Okey, baik. Kemudian wa iqamis salah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat, wal hajj wa saumi Ramadan, melakukan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ni yang kita panggil sebagai rukun Islam. So rukun Islam ni kita boleh kata kebanyakannya orang Islam kena buat, kan? Siapa pun dia, kalau dia mengaku dia Muslim, dia kena buat. Ustaz, kenapa tak masuk jihad? Jihad penting tak tuan-tuan? Jihad penting. Tapi kenapa tak masuk jihad kat sini? Sebab jihad ni dia hanya berkaitan dengan orang lelaki je. Orang perempuan dia tak wajib berjihad, turun ke medan perang, angkat senjata, tak wajib, kan? Taat pada ibu bapa, taat pada ibu bapa tak masuk dalam ni, sebab bukan semua orang ada ibu bapa yang hidup.
ada yang lahir-lahir mak ayah meninggal, macam Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang ni kita boleh kata ibadat yang asas, yang kita boleh kata semua orang terlibat, kan? Semua orang Islam terlibat. Okey, baik. Kemudian saya sebut di situ, zahir hadis ini menunjukkan bahawa sesiapa yang menyempurnakan rukun ini, maka dia termasuk dalam kalangan orang Islam. Jadi kalau dia mengaku dia Muslim, dia kena buatlah benda ni, dia kena buat benda-benda ni. Tapi kalau tinggal kan, kalau tinggal syahadah, kita tak boleh kata dia Muslim, dia tak syahadah depan kita, kita tak. Tapi kalau asalnya memang dia lahir Muslim, lahir dalam keluarga Islam, solat bersama dengan kita, kita anggap dia Islam lah. Ni orang yang kita kenal dia asal kafir, dia tak mengucap depan kita, kita tak boleh lah kata dia Muslim, tak ada bukti, dia kena mengucap. Dia meninggalkan salat dengan sengaja. Ulama beza pendapat dalam isu ni. Ada yang mengatakan siapa tinggal salat dengan sengaja kafir. Ini mazhab Hanbali. Majoriti ulama kata sesiapa yang meninggalkan salat secara sengaja, ada dua keadaan. Dalam keadaan, kalau yang pertama dia ingkar, dia kata salat 5 waktu ni tak wajib, hanya sunat. Salat 5 waktu tak wajib, makruh. Dia kafir lah. Tapi kalau dia tak salat tapi dia mengaku salat tu wajib tapi saya malas, yang ni dia fasik. Okey? Dan sesiapa yang mengingkari semua benda yang disebut dalam hadis ni, ingkar, dia kata benda ni bukan wajib pun, haji tak wajib, puasa tak wajib, maka dia menjadi kafir. Dia kena mengaku kewajipan benda ni. Jadi sebab itu bila Allah Ta'ala turunkan hukum, berlaku kewajipan pada kita dua benda. Bila Allah Ta'ala turunkan hukum aja, dan hukum tu disebut dalam Al-Quran ataupun sunnah secara ijma', maka ada dua kewajipan. Yang pertama, kita kena lakukan benda tu. Yang kedua, kita kena percaya kewajipan benda tu kalau disebut ia wajib. Termasuk juga benda yang haram lah. Kalau benda tu diharamkan oleh Allah dan Rasul secara ijma', kita kena tinggalkan benda tu satu hal, dan kita kena percaya benda tu haram satu hal. Siapa yang mengingkari benda ni jadi kafir. Contoh, satu orang dia tak minum arak, dia tak minum. Bila tanya pasal apa tak minum, tak sedap, arak ni haram tuan-tuan. Bagi saya arak ni sunat muakkad, kafir dia, walaupun dia tak minum. Walaupun dia tak minum, tapi dia mengingkari pengharaman arak yang telah menjadi ijma'. So dua benda kita kena fikir, dua benda kita tanggungjawab kita lah pada hukum hakam syarak ni. Baik, dapat difahami bahawa sesiapa yang tidak melakukan semua perkara ini, maka dia tidak dikira Muslim. Okey? Tetapi keumuman hadis ini dikecualikan. Sebahagian ada pengecualian. Kalau kira siapa tak mengucap, kira Muslim lah. Tak kira Muslim lah, dia tak mengucap depan kita. So dia tak cukuplah rukun untuk jadi Muslim. Syarat nak masuk syurga, kena jadi Muslim tak tuan-tuan? Kena jadi Muslim. Timbul satu persoalan. Budak kecil, lahir belum baligh, meninggal. Umur 1 tahun, umur 2 tahun, tak pandai mengucap lagi, meninggal dunia. Di mana tempat dia? Anak orang Islam meninggal waktu umur belum baligh. Di mana tempat dia? Syurga. Tempat dia di syurga. Dia mengucap tak? Dia solat tak? Dia puasa tak? Tak sempat. Macam mana pula boleh jadi syurga? Kerana Al-Quran mengecualikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surah At-Tur ayat 21, yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dalam keadaan beriman, kami hubungkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang mereka terikat dengan amalan yang dikerjakan. Allah Ta'ala sebut mana-mana orang yang masuk syurga,
Anak dia meninggal dunia kecil. Anak dia meninggal dunia kecil. Anak dia akan ikut dia di syurga, darjat tingkatan syurga yang sama. Dan Allah Ta'ala sebut juga, Allah Ta'ala kata, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kami tidak kurangkan pun amalan mereka sesuatu apa pun. Maksudnya bukan Tuhan ambil pahala ayah dia bagi ke anak dia untuk anak dia masuk syurga. Tak. Tuhan tak ambil yang tu. Tuhan ambil anak dia ni sebab anak dia belum balik. Anak dia masih belum dewasa. So anak dia tu akan ikut bapak dia. Walaupun anak dia tak cukup lagi amalan, belum cukup syarat 5 ni, belum cukup. Tapi ayat Quran ni bila kita faham hadis Nabi SAW ni hanya berkaitan dengan orang yang balik sahaja. Tak ada kaitan dengan orang yang belum balik. Yang mana orang belum balik, kalau dia meninggal dunia, dia akan masuk ke dalam syurga Allah. So Quran telah mengecualikan. Quran telah mengecualikan umumnya hadis Nabi SAW. Sebab kalau tengok hadis tadi, dia kata Islam dibina di atas 5. Dia tak beza pun yang balik dengan yang tak balik. Tapi bila kita baca ayat Quran, ada pengecualian. Yang mana yang belum balik, Allah Ta'ala akan kecualikan daripada hadis yang Nabi SAW sebut tadi. Sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa perkataan zuriat dalam ayat ini merangkumi anak kecil yang meninggal dunia sebelum mereka mencapai umur baligh. Nampak? Anak-anak kecil ini akan masuk ke syurga bersama bapa mereka yang beriman. Walaupun mafhum, walaupun kefahaman daripada hadis mengatakan bahawa seseorang perlu memenuhi 5 rukun iman untuk menjadi muslim yang hakiki, tetapi ayat Al-Quran ini mengecualikan anak kecil yang meninggal dunia sebelum mereka baligh. Anak-anak ini tetap akan bersama ayah mereka di syurga walaupun mereka tidak mengucap syahadah dan memenuhi kesemua rukun Islam kerana mereka masih belum baligh. Boleh? Boleh tuan-tuan? Boleh faham? Jadi bila kita faham ayat, bila faham hadis, selari dengan ayat Quran, kita baca ayat ni, kita faham hadis yang sana tadi tu bukan maksud umum pada semua orang, hanya pada orang yang baligh. Orang yang belum balik, yang meninggal dunia, dikecualikan daripada hadis tu. Mana hang tahu ada pengecualian? Quran beritahu. Quran beritahu. Quran telah mengecualikan sebahagian. Okey? Baik. Faedah nombor 5. Membezakan makna lafaz mushtarak dalam Al-Quran dan juga hadis. Okey? Seseorang yang faqih hendaklah mentafsirkan lafaz yang terdapat dalam Al-Quran berdasarkan apa yang dikehendaki oleh syarak. Seorang bila nak tafsir hadis, bila nak tafsir Quran, dia kena tafsir berdasarkan kaedah syarak. Dia tak boleh tafsir ikut suka dia. Maksud tafsir ikut suka dia macam mana? Bila dia nak buat tindakan apa pun, dia akan cari mana-mana dalil yang sokong dia. Mana-mana dalil yang tak sokong dia, dia buat-buat tak nampak. Yang ni bahaya. Ini perangai ulama ahli kitab zaman dulu. Mana-mana ayat yang sokong dia, dia akan ambil. Mana-mana yang lawan dia, dia tinggal. Seorang faqih, orang yang power dalam agama ni, yang ada ilmu dalam agama ni, dia kena faham dalil berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Okey. Bahkan adalah dilarang untuk meletakkan sesuatu lafaz pada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh syarak. Hakikatnya, setiap lafaz dalam Quran dan Sunnah ni ada makna yang pelbagai. Maksud, perkataan ni ada makna, perkataan ni ada. Bahkan kadang-kadang ada satu perkataan boleh difahami dengan banyak makna. Lafaz ini dipanggil lafaz mushtarak. Satu perkataan yang boleh difahami dengan banyak makna, perkataan ni dipanggil perkataan mushtarak. Okey. Contoh, kita tengok contoh. Hadis larang kita berlari pergi ke masjid. Ada hadis larang kita pergi lari pergi ke masjid. Kata orang Perak, berambat. Jangan berambat pergi ke masjid. Okey, tengok hadis kata apa. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshun 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu
wa ma fatakum fa atimmu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang bermaksud apabila salat itu telah didirikan, apabila salat itu telah diiqamahkan, jangan kamu datang dalam keadaan berlari. Kamu hendaklah datang dalam keadaan berjalan. Wa alaikumus sakinah, kamu kena tenang-tenang sahaja. Wa ma adraktum fasallu, mana-mana yang kamu dapat salat bersama imam, salatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa atimmu, mana-mana yang kamu terlepas, kamu sempurnakan setelah imam memberi salam. Maksudnya kalau kita masbuk pun tak apa, tapi jangan berlari. Kenapa Nabi tak pergi berlari? Sebab bila kita berlari, kita penat. Masuk dalam saf, kita penat. Angkat takbir, Allahu Akbar. Dalam salat kena baca Fatihah. Takut tak cukup nafas, pengsan kat situ. Bahaya. Jadi datang dalam keadaan tenang. Jangan berlari. Okey, baik. Dalam hadis ini terdapat larangan melakukan as-sa'i. Nabi kata, fala ta'tuha tas'aun. Tuan tengok dalam buku tu, tas'aun. Tas'aun berasal daripada perkataan as-sa'yu. Sa'a, yas'a, sa'ya. Dia punya kata akar. Sa'a tu sin, ain, ya tak ada titik. Sa'a, berlari ataupun bersegera. Yas'a, sedang berlari. Sa'i, berlari kan? Okey. Dalam hadis ni terdapat larangan melakukan as-sa'i ketika datang ke masjid walaupun salat jemaah telah dimulakan. Namun apakah maksud lafaz ini? Apa maksud lafaz hadis ni yang kata jangan bersegera datang ke masjid? Sebab nampak bercanggah dengan Quran. Sebab Quran kata apa? Quran kata, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kan Quran guna perkataan fas'au daripada perkataan sa'i tu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melakukan salat Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk mendengar peringatan daripada Allah. Bersegera pergi dengar khutbah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Macam mana tu? So bila kita tengok balik, oh rupanya perkataan as-sa'i ni ada banyak makna. Dia bukan hanya ada satu. Okey? Jika diperhatikan lafaz as-sa'i dalam Al-Quran, ia membawa maksud pergi. Dalam Quran, lafaz as-sa'i bukan berlari, tapi pergi. Tengoklah ayat-ayat Quran. Saya bagi contoh nanti. Manakala lafaz as-sa'i dalam hadis ialah tergesa-gesa dalam jalan atau melangkah, sampai penat lah, berlari lah tu, ya. Pada akhir bab ini, Bukhari memberi komentar bahawa lafaz as-sa'i juga boleh difahami dengan maksud pergi dan juga beramal. Rupanya as-sa'i ni ada banyak makna. Satu berlari, satu pergi, satu lagi beramal. Rupanya dia ada banyak makna. Jadi bila kita nak tafsir hadis dan Quran, kena tengok konteks. Bila Allah Ta'ala kata fas'au ila dzikrillah, bukan maksud berlari, maksudnya pergi segera. Tinggalkan jual beli, jangan tangguh, terus pergi, tapi berjalan lah. Dalam ayat Quran yang lain, waman aradal akhirah wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Perkataan sa'a ni ayat lain dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala kata, dan sesiapa yang inginkan akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan selayaknya dalam keadaan dia mukmin, orang yang seperti inilah amalan usahanya itu diberi pahala atas amalan yang dia lakukan.
So perkataan sa'a boleh bermaksud berlari, jalan cepat, boleh bermaksud tinggalkan terus apa yang kita sedang buat untuk pergi ke tempat yang lain, dan boleh berbawa maksud beramal. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah bagi manusia ini balasan melainkan apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. Illa ma sa'a, daripada perkataan sa'a. So bila kita faham hadis berdasarkan Quran ni, kita tak adalah teringat, oh bila nak pergi sembahyang Jumaat kena berlari. Pasal apa bang berlari? Quran kata bersegera. Fas'au ila zikrillah, dia pun berlari jogging, siap pakai kasut sukan lagi. Tak perlulah, jalan macam biasa saja. Okey, baik. Penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara holistik jelas menunjukkan bahawa perkataan as-sa'i dalam hadis ini bukanlah semakna dengan lafaz yang sama dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan Muslim untuk pergi ke masjid apabila mendengar azan Jumaat. Okey, faedah yang terakhir, yang keenam, taqyidul mutlaq. Taqyid mutlaq maksudnya meletakkan sifat bagi sesuatu yang rambang bagi lafaz hadis dengan Al-Quran. Kadang-kadang hadis bila sebut satu perkataan, dia sebut satu perkataan tu rambang tanpa meletakkan apa-apa sifat. Bila tengok dalam Quran, oh, ada rupanya sifat yang dikaitkan dengan benda tu. Saya nak sebut macam mana? Kadang-kadang bila kita baca Quran, ada perkataan yang mutlak, tak diletakkan kaitan ataupun tak diletakkan sifat. Hadis datang, letakkan sifat, letakkan, macam mana saya nak sebut ikatan, letakkan. Contoh Allah Ta'ala kata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki dan perempuan hendaklah kamu potong tangannya. Al-Quran sebut tangan. Tangan ni mutlak. Al-Quran kata tangan, tanpa meletakkan apa-apa ikatan, tanpa meletakkan apa-apa had dan sifat. Tangan daripada mana ke mana, tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak ayat ni? Bila pencuri kena potong tangan, faham kan? Tapi bila nak implement, bila kita nak praktik, tangan daripada mana sampai mana? Allah Ta'ala kata kita kena potong tangan. Awak telah mencuri, saya kena potong tangan awak. Dengan bukti yang ada, dengan saksi, semua cukup. Hakim hukum dia mencuri, kena potong tangan. So tukang potong pun dah ready, asah pisau, nak laksana hukum Tuhan ni. Daripada mana ke mana tangan ni? Daripada sini ke sini pun tangan, daripada sini ke sini pun tangan, daripada sini ke siku pun tangan, daripada sini ke sini pun tangan. Nak potong takat mana? Takat mana nak potong? Kita kena tengok dia punya kadar lah, ustaz. Kalau curi 42 bilion, sampai sini lah. Bukan macam tu. Oh, kalau macam tu jenuh lah kita kan. Kena tengok lah, ustaz, dia orang biasa ke VVIP? Kalau orang biasa kita potong sampai sini lah. Kalau VVIP kita potong kuku je. Tak boleh juga lah, kerana Nabi SAW dah bagi ancaman. Nabi dah bagi ancaman, kalau nak laksana hukum Tuhan, tak laksana betul-betul, Allah Ta'ala akan hantar bala. Innama ahlakal ladhina min qablikum idza saraka fihimus syarif taraku wa idza saraka fihimud dha'if aqamu alaihi al-had. Sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah apabila orang-orang bangsawan mencuri di kalangan mereka, mereka tinggalkan. Tapi bila mana orang-orang yang lemah yang mencuri di kalangan mereka, mereka laksanakan hudud ke atasnya. Sebab tu hudud ni bukan hanya sekadar oh kita buat, kita potong je. Tak, kena tengok laksana macam mana.
Kalau bangsawan mencuri, kena tak? Kau orang miskin je kena. Curi sardin 2-3 tin kena. Yang curi bilion-bilion tak kena. Kalau macam tu bukan panggil hudud Allah. Yang tu hudud Yahudi. Walaupun potong. Ni Nabi lah sebut. Nabi SAW lah sebut. Nabi kata ini boleh membinasakan. Kan? Tapi iyalah, bukan senang nak jadi adil kan. Saya ada seorang hamba Allah ni, dia selalulah dulu, tuan-tuan, saya tak ada parti. Saya bukan partisan, saya bukan orang yang ada parti. Saya bukan pemimpin politik pun. Saya bercakap sekadar apa yang saya rasa tak betul, saya akan bagi teguran, tak kira lah pada parti mana pun. Jadi bila 22 bulan PH perintah, dia selalu mesej saya. Apa yang PH buat salah ni, dia akan kata kat saya lah, hang tanggunglah dosa, sebab hang mengundi dia, hang kempen untuk dia. Pertama, tuan-tuan, saya tak pernah kempen untuk mana-mana parti. Tuan-tuan cari tulisan saya tak pernah kempen. Saya tak pernah turun pun. Kalau dia orang panggil saya bagi nasihat, saya bagi nasihat. Tak apalah, takdir Allah jatuhlah PH ni. Bagi saya baguslah juga jatuh. Naik pemintahan yang lain. Lepas tu dia tak ganggu saya dah, sebab parti yang dia sokong tu dah jadi pemerintah dah. Kebetulan baru-baru ni keluarlah satu statement kan, tak ada dah cerita pasal hudud ni muncul. Jadi saya hantar mesej kat dia, saya kata, mana yang duk kata nak hudud sangat tu, mana? Dah perintah dah ni. Dia kata, awak AJK fatwa perlis kan? Perlis lah buat dulu, kita nak tengok dia perlis. Dah, saya pula kena. Kok mana pun saya kena juga. Padahal undang-undang jenayah bukan bawah negeri, undang-undang jenayah bawah federal. Tapi itulah manusia, tuan-tuan. Dia nak tengok orang dia tak nak buat apa pun. Dah ada, orang kata apa, dah ada kuasa, patutnya buatlah kalau nak buat. Saya daripada dulu lagi saya kata, mantapkan dulu mahkamah syariah tu kan, federal constitution, perlembagaan tu. Sebab kita duk tengok banyak agak benda-benda yang tak selesai sebelum nak buat yang pindaan 355 tu kan. Tapi iyalah, dah jadi isu politik, bila kita bincang pun dia akan jadi emosi. Dia akan jadi emosi. Tapi sebenarnya semua pihak kena bersatu, kena tengok balik di mana supaya mahkamah sivil dan mahkamah syariah ni boleh diselaraskan. Sebab kadang-kadang kita tengok ada beberapa benda yang orang Islam agak sedikit resah bila tengok keputusan-keputusan mahkamah sivil ni kan. Baik, tak apalah yang tu. Cuma biasanya as-sunnah akan meletakkan had ataupun akan meletakkan ikatan pada lafaz mutlak yang ada dalam Quran. Tetapi ada kalanya Al-Quran boleh difahami sebagai meletakkan had dan kaitan ataupun ikatan kepada lafaz sunnah. Biasanya sunnah yang letak. Yang kita kata Allah Ta'ala suruh potong tangan tu, hadis yang kata potong sampai pergelangan ni ya. Hadis yang sebut. Al-Quran sebut mutlak, hadis datang letakkan ikatan. Ikatannya kat sini je lah, sampai sini je. Itu pun ada syarat lah. Ada syarat yang panjang, bukan semua. Dia ada dia punya harga nisab. Ni tuan-tuan boleh tengok, tanya ustaz-ustaz yang mengajar fiqh jinayat lah, fiqh jenayah yang mengajar. Okey, tak apalah yang tu. Cuma ada kalanya bila kita baca Quran, kita akan dapati Al-Quran boleh meletakkan ikatan pada umum ataupun mutlaknya lafaz hadis. Contoh, Nabi SAW sebut, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayat akan diazab dengan tangisan keluarganya ke atasnya. Mayat mati, mayat memanglah mati kan. Mayat, satu orang mati jadi mayat,
ahli keluarga meratap, mayat tu kena siksa. Boleh? Tuan-tuan boleh terima tak? Kita tak ada buat apa pun, kita mati. Kita bukan boleh larang, kita mati. Dia meratap ni benda yang haram lah. Dia meratap, dia pukul pipi, dia koyak-koyak baju. Dah jadi macam Atomic Warrior dah tengok kan? Dah jadi macam Hogan, dah koyak-koyak baju kan? Kita bukan boleh buat apa, kita dah mati. Tiba-tiba Nabi kata mayat kena azab. Nampak macam macam tak kena je. Tengok dalam Quran. Bila tengok dalam Quran, Allah Ta'ala jelas begitu, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang menanggung beban, dia tak akan tanggung dosa orang lain. Orang yang berdosa ni, dia tak akan tanggung dosa orang lain, dia tanggung dosa dia je. Baru kita faham. Kita kena faham hadis ni berdasarkan ayat Quran ni, iaitu mayat tak akan tanggung dosa orang lain. Sebab dulu ada seorang penceramah, dia sebut, dia kata mana-mana anak yang tak semayang, mayat dekat dalam kubur akan disiksa sebab anak tak semayang. Perkataan umum macam tu bahaya, tuan-tuan. Kita bagi azan dulu. Baik, kita sambung lagi. Dengan ayat Al-Quran ni kita dapat faham bahawasanya seseorang yang berdosa, dia hanya tanggung dosa dia je, dia tak tanggung dosa orang lain, kecuali kalau dosa itu memang datang daripada dia. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyanqusu min auzarihim syai'. Atau kama qala, Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, sesiapa yang menunjukkan sunnah yang baik dalam agama ni, siapa yang menghidupkan satu sunnah yang baik, maka dia akan dapat pahala bila dia amalkan benda baik itu, dan dia akan dapat pahala bagi orang yang ikut dia sampai hari kiamat, tanpa ada kurang sedikit pun pada pahala orang yang mengamalkan. Contoh, tuan-tuan hidupkan satu sunnah, dan sunnah tu orang tak buat lama, orang tengok benda ni sunnah. Contohlah ustaz-ustaz yang dulu, bila dalam masyarakat Melayu kan banyak baca Yasin malam Jumaat kan. Jadi tuan-tuan mulakan sunnah, tuan-tuan cuba sebut, tuan-tuan malam Jumaat sunnahnya baca surah Kahfi. So orang follow, tuan-tuan buat, orang follow sampai bila-bila, kerana tuan-tuan yang mulakan dalam negeri tu, dalam kampung tu, akan dapat pahala sampai bila-bila selagi mana ia diamalkan. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Pahala orang yang beramal, yang mengikut tu tak kurang pun. Bukan maksud Allah Ta'ala kerat dua pahala tu, setengah bagi kat orang yang beramal, setengah bagi pada orang yang tunjuk. Tak, Tuhan akan bagi pahala lain. Yang ni dapat pahala sempurna, orang yang amal ni. Pahala orang yang tunjuk mula-mula tu dia akan bagi sempurna juga. Sebab itu Ibn Hajar dia ada hurai dalam masalah Khadijah bintu Khuwailid kan. Khadijah kan orang pertama masuk Islam. Bila Nabi SAW terima wahyu je, Khadijah terus beriman. Tak ada cakap banyak, dia terus beriman dengan Nabi SAW. Dia terus pujuk Nabi dengan perkataan yang sangat-sangat menunjukkan dia tak ada keraguan langsung pada kebenaran Nabi SAW. Kan Nabi balik dalam keadaan menggeletar takut. Zammiluni, zammiluni, selimutkan saya, selimutkan saya, Nabi kata. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Dia orang pun selimutkan Nabi. Khadijah selimutkan Nabi. Bila Nabi SAW dah tenang,
Nabi cerita, Nabi kata laqad khasyitu ala nafsi, aku takut dengan diri aku ni. Nabi takut sebab pengalaman ni Nabi tak pernah tengok, tak pernah jumpa. Sebab ulama ada dua pendapat. Masa Jibril alaihi salam jumpa Nabi dekat Gua Hira tu, macam mana bentuk Jibril? Ulama ada bincang. Tuan-tuan baca dalam Fathul Bari. Ada yang kata Jibril datang bentuk manusia, ada yang kata Jibril datang bentuk asal tapi tak tunjuk penuh dekat Nabi. Yang Jibril datang bentuk penuh ni lepas pada tu, waktu Jibril turunkan hantar surah Al-Muddathir pada Nabi. Tapi kali pertama tu pun dia datang dalam bentuk dia yang asal, cuma tak tunjuk habis. Jadi kalau itulah bentuk yang Jibril tunjuk kat Nabi walaupun tak penuh, dah tentu Nabi takut. Dah datang peluk lah tu kan, tak kenal siapa. Dia bukan datang, dia kata, ya Muhammad, saya ni Jibril, malaikat yang Allah Ta'ala hantar. Ni surat, lantikan sebagai Rasul, cukup bulan lepuh diri. Kalau cakap macam tu tuan-tuan, senang cerita, Nabi pun tak payah takut-takut. Macam saya datang ke Perlis ni lah, dah ada surat siap-siap kan. Nah, awak sebagai rektor, saya pun tengok, okey, tugasnya macam ni. Kat mana? Tengok Google sikit, okey, ni tempat dia. Nabi ni Jibril datang peluk-peluk 3 kali, suruh baca, lepas tu dia pergi macam tu kan. Memanglah Nabi takut. Kan ada yang kata Nabi takut dia akan mati. Ada yang kata Nabi takut sebab dia mungkin ditimpa penyakit. Ada yang kata mungkin Nabi rasa dia macam nak gila dah sebab tengok benda pelik. Apa Khadijah kata? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Tak. Jangan kata takutlah. Allah sekali-kali tidak akan mengecewakan kamu selama-lamanya. Wa innaka latasilur rahim, kerana kamu sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Wa tahmilul kal wa taqsibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau sentiasa menanggung bebanan, engkau sentiasa bantu orang susah, engkau sentiasa beri benda yang istimewa yang orang lain tak boleh beri. Engkau sentiasa muliakan tetamu. Kan? Engkau selalu bantu benda yang benar. So Khadijah pun beriman dengan Nabi SAW. Ibn Hajar kata, sesiapa yang masuk Islam selepas daripada tu, Khadijah akan dapat pahala, kerana Khadijah telah memulakan sunnah yang baik. Nampak? Ini sebagai satu galakan sebenarnya. Sebab nak menghidupkan satu sunnah yang telah mati ni bukan senang. Tak senang. Nak hidupkan satu sunnah yang dah mati susah tuan-tuan. Kita bukan lawan dengan benda kufur. Kadang-kadang kita lawan benda bid'ah aja, tapi orang punya maki kita. Padahal kita nak suruh balik pada amalan sunnah. Kita kata berhentilah zikir hu ni. Ambil zikir Nabi. Zikir Nabi sempurna. Cantik zikir Nabi ni. Doa Nabi, zikir Nabi kan sempurna. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada kuasa dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Kan cantik tu, ayat sempurna. Dia pun duk bantai hu. Advance sikit. Kita pun kan, ni zikir ke syok ni? Kita nak ajak orang balik pada sunnah. Nak ajak orang balik pada sunnah, mereka tuduh kita sesat. Mereka tak nak ajak orang balik pada sunnah, mereka ahli sunnah. Tak ke pening? Yang ajak orang balik pada sunnah tak sunnah, dia kata sesat. Yang tak ajak orang balik pada sunnah, saya dengar juga penjelasan tu kan, dia kata syekh ni benarkan, syekh ni. Kita nak dengar mana Nabi tunjuk benda ni. Di mana Nabi tunjuk? Kalau Nabi tak tunjuk, syekh ni kata macam tu, syekh ni kata macam tu, banyaklah pandangan-pandangan yang banyak. Sebab Nabi pesan di akhir zaman nanti ni kita akan tengok perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, kamu kena ikut sunnah aku.
Tu pesan Nabi. Saya tengok, ada tak Nabi amal? Tak ada, tak apalah. Saya amalan tak banyak, zikir saya pun tak banyak. Tuan-tuan, zikir kita bukan banyak. Tak tahulah kalau zikir tuan-tuan banyak, zikir saya tak banyak. Jadi alang-alang yang tak banyak ni, buatlah yang Nabi tunjuk. Tuan-tuan buka kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Begitu banyak zikir Nabi yang kita tak teramal lagi. Tak payahlah hu-hu ah-ah tu, biarlah orang lain duk buat. Hu-hu ha-ah-ah kan, biarlah orang lain. Kita zikir yang macam mana Nabi SAW tunjuk. Alang-alang kita nak amal. Sebab ada juga yang kata, yalah kita amal semua, yang hu-hu pun kita buat, yang sunnah pun kita buat. Kita kata masa kau buat hu-hu tu, kau tinggal dah sunnah Nabi tu. Cuba masa yang kau buat hu-hu tu, kau amalkan zikir Nabi. Alang-alang terisi juga dengan sunnah. Tapi macam-macam lah bagi alasan. Orang bagi alasan macam-macam. Tapi itulah saya nak kata, cabaran di akhir zaman ni bukan senang lah. Di akhir zaman ni nak ajak orang balik pada sunnah. Orang kata kita tak sunnah. Awak Wahabi, dia kata, bukan ahli sunnah. Kembalilah kepada ahli sunnah. Kita pun tanya, nak kembali kepada ahli sunnah ni macam mana? Amalkan bid'ah hasanah. Pening kepala kita. Tuan-tuan, dalam hidup kita, sekali kalau kita tak buat bid'ah hasanah, sekali pun tak pernah buat bid'ah hasanah, tuan-tuan, ahli sunnah kita tak tergugat pun. Katalah satu orang pakcik duduk betul-betul dekat kampung, jauh pada orang, dia tak pernah tahu tentang bid'ah hasanah, tapi dia tahu sunnah Nabi SAW. Ahli sunnah tak dia? Ahli sunnah dia, walaupun dia tak pernah amal bid'ah hasanah bersih Melayu, dia tak pernah buat. Bukan saya nak marah sangat bid'ah hasanah ni, memang ada bid'ah hasanah ni sebahagiannya, tapi kadang-kadang ada benda yang kadang-kadang tak terima bid'ah hasanah bukan ahli sunnah. Pelik lah. Tak buat bid'ah hasanah bukan ahli sunnah. Tak buat bid'ah hasanah, tak terima bid'ah hasanah, tak ganggu ahli sunnah pun. Tak ganggu lafaz ahli sunnah tu. Kerana ahli sunnah orang yang berada di atas sunnah, bukan berada di atas bid'ah. Cuma Nabi SAW beri galakan pada orang yang nak hidupkan sunnah ni, pahala dia berterusan. Sebab apa? Sebab nak hidupkan sunnah di akhir zaman yang dah mati ni, kita berhadapan dengan cabaran. Sebab tu Nabi bagi ganjaran besar. Dia tak putus selagi mana orang beramal. Dan Nabi beri ancaman, sesiapa yang tunjuk pula benda yang tak bagus, dosa yang dah mati dia pergi munculkan balik kan. Dosa tu dah mati dah, dia pergi munculkan. Ataupun dosa yang orang tak pernah kenal, dia pergi buat, sehingga dosa tu jadi hidup lepas daripada ditunjuk, tak putus. Dia akan dapat dosa sebab orang ikut dia. Ini dipanggil dosa berantai dan pahala berantai. Dosa berantai dan pahala berantai ni sebenarnya adalah hasil usaha dia. Sebab orang buat, tiru dia. Sebab tu Nabi SAW cukup tak suka orang yang menzahirkan dosa dia. Nabi tak suka. Nabi tak suka al-mujaharah bisu. Nabi tak suka. Apa mujaharah bisu? Orang yang buat dosa sembunyi-sembunyi, esok pergi cerita, semalam aku buat macam ni, dia cerita kat orang dosa dia. Nabi tak suka. Kenapa Nabi tak suka? Sebab nanti orang dapat idea, oh macam tu dia buat dosa, aku pun nak try. Nabi tak suka. Sebab Nabi nak environment masyarakat Muslim ni environment yang bersih. Kalau kita tahu mana-mana sahabat kita buat maksiat pun, kita tutup. Kalau tak ada kaitan dengan orang lain, tutup, dan kita nasihat sembunyi-sembunyi, sudah. Kecuali kalau benda tu dah tersebar lah, ataupun kalau benda tu berkaitan dengan hak manusia, yang tu kena bagi tahu lah. Yang tu kena bagi tahu pihak berkuasa, yang tu kena cegah terang-terang lah kan. Kalau berkaitan dengan masalah negara, khianat pada harta awam, yang ni memang kena terang-terang lah. Tapi kalau benda tu benda yang tersembunyi, dosa peribadi, kita tegur sembunyi-sembunyi ya. Tak payah terang-terang. Kerana kalau orang tahu, orang dapat idea, orang duk ikut. So
dia akan jadi tak cantik lah dalam masyarakat Muslim. Nabi nak masyarakat Muslim suasana dia suasana yang bersih. Okey, so kita tahu dah yang tu. Bila Allah Ta'ala kata orang yang menanggung dosa tak tanggung dosa orang lain, memang dia tak tanggung dosa orang lain. Kalau orang tiru dia tak tanggung dosa orang. Dia dapat dosa sebab orang tiru dia buat dosa. Ini terutama zaman TikTok, zaman Facebook, macam-macam ni kan. Kena ingat-ingat lah. Bila kita wujudkan satu trend yang berdosa, orang lain nak ikut kita, dan kita pun pakat berdosa sekali. Bahaya. Bahaya. Okey? Baik. Jadi hadis Nabi ni maksud apa? Bila Nabi kata innal mayyita, sesungguhnya mayit, yu'adzabu bibukai ahlihi alaih, diazab sebab ahli keluarga meratap atas dia. Pasal apa mayat dia kena seksa pula? Sebab itulah budaya orang jahiliyah, yang mana bila mereka nak mati, mereka akan pesan kepada waris, nanti bila aku mati, kau nangis kuat-kuat sikit. Sebenarnya dalam budaya orang bukan Islam pun ada, sebahagian, bukan semua. Sebahagian orang bukan Islam memang ada kan diupah untuk menangis. Tuan-tuan bayangkanlah, ini bukan nak kira menangis ke ketawa, tak kisah. Cuma kalau kita meninggal, orang yang tengok kita meninggal ketawa beramai-ramai, tuan-tuan rasa apa? Bagus juga dia meninggal. Kita rasa apa? Maksudnya orang ni jahat lah, orang tak suka kat dia. Dia meninggal, orang siap buat kenduri kesyukuran, meninggal juga dia. Ada yang sujud syukur, meninggal juga mangkuk ayun ni. Contoh lah kan. Maksudnya orang jahiliah dia tak nak macam tu. Dia nak supaya dia meninggal tu orang menangis, menunjukkan dia ni ada harga dalam masyarakat, dia ni ada jasa besar. Jadi dia takut orang tak menangis, so dia pesan, nanti kalau saya meninggal, awak ratak lebih sikit, nak tunjuk saya ni ada tempat, saya ni bernilai dan berharga. Jangan ketawa pula, nangis. So pesanan itu diberikan oleh mayat. Pesanan tu diberikan oleh mayat. Jadi bila dia mati, waris meratak betul-betul. Siapa pesan? Mayat pesan. Mayat berdosa tak? Mayat berdosa. Dia bukan diazab sebab tangisan tu. Dia diazab sebab dia yang pesan, suruh meratak. Okey, tengok. Secara literasinya, secara harfiahnya, hadis ini secara zahirnya menafikan konsep yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka para ulama hadis mentakwilkan hadis ini dengan maksud dia diseksa kerana dia yang berwasiat kepada keluarganya untuk meratap ke atas kematiannya. Ibn Battal sebut benda ni waktu dia menghuraikan hadis dalam Sahih Bukhari. Dia kata zaman jahiliah memang macam tu. Zaman jahiliah memang macam tu. Dia pesan. Jadi dia pesan kat orang untuk buat dosa. So bila orang buat dosa tu, orang yang buat tu berdosa, yang dia yang pesan pun berdosa sebab dia yang pesan. Bukan bermakna dia tanggung dosa orang, dia tanggung dosa dia sebab dia yang pesan. Tapi kalau orang tu meratap tanpa dia pesan, kan, dan waris tak semayang, lepas bapak dia mati, bapak dia elok dah jaga, bapak dia pesan elok, kamu semayang, jaga semayang, jadi orang yang bertakwa, bagi didikan elok, tapi anak tak mau ikut, bapak bertanggungjawab tak? Bapak tak bertanggungjawab lah. Kalau bapak bertanggungjawab dalam semua keadaan, jenuh lah. Sebab tu kita kena betulkan sangkaan suami tanggung dosa isteri, suami tanggung dosa suami. Pasal apa pula suami nak tanggung dosa isteri? Kan? Kakak-kakak di belakang tak setuju. Suami tanggung dosa suami ke suami tanggung dosa isteri sekali? Suami tanggung dosa suami. Isteri Ustaz? Isteri tanggung dosa dia sendiri lah. Sebab tu dalam neraka ramai orang perempuan.
Kalau semua suami tanggung dosa isteri, isteri tak ada buat apa-apa, isteri tak perlu tanggung dosa dia, tak adalah ramai orang perempuan dalam neraka, orang lelaki dalam neraka. Habis tu ustaz tu cakap tuan-tuan salah faham. Ustaz tu kata suami tanggung dosa dia kalau dia tak buat tugas suami dengan betul. Dia cuai tanggungjawab dia. Dia tak cegah maksiat yang dilakukan oleh isteri dia. Tu datang perkataan dayus tu. Suami tu tanggung dosa dia sebab tanggungjawab suami bagi teguran ke isteri, didik isteri. Tapi kalau suami dah jaga elok, bagi teguran elok-elok, isteri tak dengar. Kan? Sembunyi-sembunyi dia buat kerja tak elok belakang suami dia. Suami tak tahu. Suami tanggungjawab tak? Dah. Isteri dah tanggung dosa. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kena faham betul-betul. Tak ada istilah orang tanggung dosa orang lain. Yang ada dia tanggung dosa dia. Kalau dia buat tanggungjawab dengan sempurna, Allah Ta'ala tidak azab dia. Sebab tu kita dulu tegur jugalah penceramah tu, alhamdulillah dia betulkan balik statement dia tu. Dia kata kalau mak bapak tak didik anak betul-betul sampai anak tak dapat, orang kata apa, tak dapat iman, tak dapat jadi saleh disebabkan ayah cuai, dan ayah tu akan bertanggungjawab. Kerana Nabi SAW meletakkan tanggungjawab mendidik ni pada ibu dan bapa, terutamanya pendidikan agama lah. Terutamanya pendidikan agama. Sebab Nabi kata fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapak tu, mak bapak tu yang bertanggungjawab. Ada kala mak bapak jadikan dia Yahudi, ada kala mak bapak jadikan dia Nasrani, ada kala mak bapak jadikan dia Majusi. Mak bapak kena jadikan anak tu berada di atas fitrah Islam. Mak bapak kena jadikan anak tu berada di atas fitrah Islam. Tapi dia kata, saya pun ustaz, saya tak pandai ustaz. Mak bapak kena pastikan anak dapat pendidikan agama yang sempurna dari sudut fardu ain tu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi cukuplah sekadar tu untuk malam ni. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita tengok pada bab yang lain pula, insyaAllah. Ni ada soalan, dia kata kenapa jilatan kucing tidak dikira najis sedangkan jilatan anjing dikira najis? Ni soalan daripada Zoom lah. Nabi SAW ditanya tentang jilatan kucing, bekas jilatan. Nabi SAW mengatakan innaha minat tawafin, sesungguhnya kucing ni termasuk di dalam kita panggil apa, tawafin, benda yang melingkari kamu. Jadi sebab itu diberikan keuzuran, diberikan kemudahan. Jadi itu keringanan tu. Sebab kalau kucing ni apa yang dia gigit, apa yang dia jilat jadi najis, susah kita. Sebab kita duduk dengan, kebanyakan orang kita ada kucing kan, ataupun kita hidup dengan kucing. Jadi kalau katalah dia jadi najis, dia akan jadi beban. Sedangkan syariat kita ni bukan syariat yang membebankan. Ya wallahu a'lam. Berkenaan dengan hadis yang kita baca tadi, sebab ada susunan dia lain. Ada yang puasa Ramadan dulu kan, ada yang haji dulu. Memang betul lah, memang ada. Maka ulama bincang lah. Jadi dia kata berkemungkinan perawi meriwayatkan dengan makna. Perawi meriwayatkan dengan makna, maka sebab itu ada susunan dia yang berbeza-beza sikit. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan jangan berlari ke masjid, adakah kita boleh faham jangan naik kereta pun laju-laju lah? Boleh juga difahami macam tu lah. Sebab naik kereta laju-laju ni bahaya kan. Takut nanti terlanggar orang. Ikutlah apa ni, undang-undang lalu lintas. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini, sama ada di masjid dan juga di Facebook dan juga di Zoom. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya juga ucapkan terima kasih banyak pada masjid, pengurusan masjid yang sudi menyediakan tempat untuk kita berkuliah, dan juga Global Ihsan yang menyediakan ruang Zoom untuk kuliah kita ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang dari kelemahan diri saya mohon maaf, mohon ampun kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.